Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Khazanah Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. A'imatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri kulli nafsin aw ainin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma tahhir qalbi. Sahabat-sahabat Khazanah Islam, Alhamdulillah, pada episod yang ke-45 ini, bahagian kedua tentang herba-herba dan begitu juga prenatal health ataupun pre-pregnancy diet. Kali ini bahagian yang kedua kita akan ambil ubat-ubat tradisional asli dan herba-herba penyubur kandungan bagi bakal ayah dan begitu juga calon-calon ibu. Alhamdulillah, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama. Rabbana waj'alna muslimina lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Muslimin, muslimat, kita telah mengetahui bahawa menjaga kesihatan merupakan amanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat pertengahannya, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, namun janganlah kamu berlebih-lebihan, jangan melampaui batas apa yang diperlukan untuk tubuh badan kita agar menegakkan tulang punggung kita dan agar dapat kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Khazanah Islam, kita telah mengambil pada bahagian yang pertama tentang prenatal diet dan begitu juga pre-pregnancy health. Betapa pentingnya vitamin-vitamin yang telah kita ambil, vitamin prenatal ataupun suplemen-suplemen untuk menunjang asupan nutrisi dari menu makanan sihat bagi calon ibu insya-Allah dan bayi. Namun, sahabat-sahabatku Khazanah Islam, vitamin-vitamin, suplemen-suplemen ini bukanlah pengganti menu makanan sihat yang tetap. Jadikanlah makanan dan begitu juga apa sahaja yang kita makan daripada makanan yang berfungsi, yang bakal menjadi kekuatan kita. Dan begitu juga kita perlu dibantu dengan herba-herba tradisional asli. Maka ada yang bertanya, what are other important nutrients for pre-pregnancy? Mengikut Journal of Reproduction and Infertility. Maka sebenarnya kita dapat membantu selain daripada prenatal supplement, health and diet. Anda tetap digalakkan memakan buah-buahan, sayur-sayuran dan begitu juga herba tradisional asli. Di sana ada lebih daripada 10. Yang biasa kita amalkan adalah minum air zam-zam, mengamalkan organic extra virgin olive oil, yakni minyak zaitun yang asli tadi. Begitu juga dibantu asupan organik madu asli yang terkandung di dalamnya royal jelly, bee pollen, propolis, dan yang ketujuh adalah kayu manis, yang ke-8 adalah kurma ajwa, dan yang ke-9 adalah cinnamon ataupun kayu manis, yang ke-10 adalah Christmas musk ataupun the golden raisin tadi. Dan ini herba-herba tradisional asli yang telah diamalkan oleh datuk nenek kita ratusan ribu tahun tadi. Yang tidak asing bagi kita halia, kunyit, kencur,
Asam, buah asam, temulawak, temulangit, gula Melaka, gula asli, kayu manis ataupun cinnamon. Maka kita telah ambil 5 vitamin yang pertama, vitamin A, B, C, D, dan begitu juga E. Dan ketahuilah bahawa vitamin D ini boleh didapati daripada pancaran sinaran matahari. Kita dapat amalkan berjalan di bawah sinaran matahari, bakal ayah dan begitu juga calon-calon ibu. InsyaAllah telur ayam kampung, susu yogurt dan ikan salaman. Dan seterusnya, yang keenam adalah bee pollen daripada madu organik asli. Jadi ubat tradisional ataupun herba penyubur kandungan ini insya-Allah mempunyai kandungan asam amino ataupun amino acid, vitamin B3, B5, vitamin A, D serta bioflavonoid yang diperlukan bagi calon ibu. Inilah di antara kita lihat herba-herba tradisional asli ataupun makanan yang nature tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan bee pollen tadi? Bee pollen dikonsumsi ataupun dimakan dan diamalkan. Ia kemungkinan bantu mengembalikan nutrisi, meningkatkan kadar estrogen serta merangsang fungsi ovarum tadi ataupun rahim. Lalu pada kondisi tertentu ada kemungkinan dapat mendukung kesuburan sama ada kaum lelaki ataupun kaum pria. Dan begitu juga kaum wanita. Apabila diamalkan, bee pollen ini dapat membantu nutrisi, meningkatkan kadar estrogen serta merangsang fungsi rahim. Dan begitu juga kita lihat seterusnya hal lain yang harus diperhatikan adalah kesan ataupun sampingan alergi. Ada orang dia alergi. Tidak boleh kena bee pollen, ini mungkin 1 dalam 10, seperti ruang ataupun ada sesak nafas ataupun merasa tidak keselesaan tadi. Yang ketujuh tadi yang daripada asal madu asli adalah royal jelly. Royal jelly mempunyai kandungan berupa asam amino atau amino acid, lipid, protein, kalsium, zat besi, vitamin A, B, D dan juga E. Cukup sempurna bagi calon ibu dan begitu juga bagi perkembangan pertumbuhan bayi di dalam perut. Hal ini yang membuat obat tradisional atau herba-herba penyubur kandungan itu mempunyai sifat antioksidan serta anti-inflamasi. Ini sangat diperlukan ketika saat seorang ibu itu mula hamil. Ada kemungkinan kandungannya mampu mencegah kerosakan pada sistem reproduksi, perkembangan pertumbuhan bayi. Lalu phytoestrogen di dalamnya juga menambahkan kesuburan insya-Allah taala. Sahabat-sahabat khazanah Islam, yang ke-8 hampir mirip dengan bee pollen adalah propolis. Ada orang mengatakan propolis ni adalah seperti roti madu. Propolis juga mempunyai kandungan flavonoid yang kemungkinan dapat mempengaruhi hormon estrogen tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan hormon estrogen ini? Ia sangat penting bagi menguatkan rahim ibu ketika saat hamil. Dalam sebuah penelitian yang terbit dalam jurnal Fertility and Sterility terhadap wanita dengan endometriosis, ditemukan hasil dan hubungan dengan propolis dan begitu juga bee pollen. Bahawa mengamalkan ubat tradisional ataupun herba-herba penyubur kandungan ini 2 kali sehari. Sebelah pagi sebelum sarapan, sebelah petang ataupun sebelum maghrib sebelum makan malam. InsyaAllah menghasilkan peluang 40% lebih besar untuk
hamil ataupun calon-calon ibu. Propolis ketahuilah mengikut IOP ataupun yang sebagaimana penelitian lanjutan dalam IOP Publishing juga memperlihatkan bahawa ekstrak propolis mampu meningkatkan hormon testosteron. Apakah yang dimaksudkan hormon testosteron ataupun hormon estrogen? Ketahuilah, seorang ibu yang hamil memerlukan hormon estrogen, yakni memiliki beberapa peranan penting, yakni bagi menjaga dan mempertahankan kekuatan rahim ataupun overall, menunjang perkembangan organ tubuh janin, sama ada otak, tulang dan plasentanya, dan membantu pertumbuhan kelenjar ataupun gland saluran susu untuk mendukung proses penyusuan insya-Allah. Dan yang kesembilan, sahabat-sahabat khazanah Islam, penelitian yang dilakukan oleh Columbia University Medical Center menunjukkan bahawa mengamalkan cinnamon ataupun kayu manis, ubat tradisional ataupun herba seperti cinnamon ataupun kayu manis ini dapat mampu menjadi penyubur kandungan insya-Allah. Hal ini kerana manfaat cinnamon ataupun kayu manis membantu untuk memperbaiki siklus menstruasi ataupun perjalanan haid perempuan menjadi lebih teratur. Kerana apabila perjalanan menstruasi ataupun haid seorang wanita lancar dan teratur, ia dapat membawa penyuburan untuk bakal mengandung tadi. Begitu juga pada orang yang mempunyai kondisi polycystic ovary syndrome, maka kayu manis sangat membantu. Maka banyak orang bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan kayu manis cinnamon? Cinnamon ini adalah spice jenis rempah ratus ataupun rimpang. It is made from inner bark of trees scientifically known as cinnamomum. Ia adalah diambil daripada batang pohon, kulit-kulit pohon pada batang pokok itu secara saintifik. Maka perlulah kita berhati-hati, sahabat-sahabatku khazanah Islam, bahawa di sana ada berbagai macam jenis cinnamon. Maka cinnamon yang terbaik adalah daripada Ceylon ataupun Sri Lanka. Di sana ada cassia cinnamon, itu bukanlah sebenarnya cinnamon. Kalau dapat dielakkan. Kerana kita kalau nak memilih cinnamon ataupun kayu manis, pilih yang mana lapisannya lebih daripada 3, 4 ataupun 5. Tapi kalau lapisannya hanya 1, 2 sahaja, itu sebenarnya bukan cinnamon, bukan kayu manis, tapi ia adalah cassia. Seterusnya, dikatakan cinnamon is made by cutting the stems of cinnamon trees. The inner bark is then extracted and the woody parts removed. Jadi cinnamon adalah dibuat daripada pemotongan batang pokok cinnamon trees ataupun pohon kayu manis. Bahagian dalam batang itu diekstrak ini dan dikeluarkan bahagian kekayunya. Apabila ia kering, it forms strips and curl into rows. Jadi pada asalnya dia adalah satu batang. Apabila ia kering, ia mula melipat beberapa lapisan. Yang bagus ini cinnamon yang mempunyai sekurang-kurangnya 4-5 lapisan. Itulah sebenarnya kayu manis yang asli daripada Ceylon. Kemudian dinamakan cinnamon sticks. Dia berbentuk batang-batang. These sticks can be ground to form cinnamon powder. Ia boleh. Batang-batang kayu manis ini boleh di-blend, dikisar menjadi serbuk kayu manis. Inilah yang termasyhur ratusan tahun dalam masakan-masakan, tak kira orang Melayu, orang India, orang Cina, dan begitu juga orang-orang di Eropah telah lama mengamalkan kayu manis ataupun cinnamon powder. The distinct smell and flavor of cinnamon are due to the oily part.
which is very high in the compound of cinnamaldehyde. Dikatakan bahawa baunya yang begitu hebat, aroma kayu manis ini adalah disebabkan kandungan minyak yang terdapat di dalam kayu itu. Dan dia memiliki compound yang begitu tinggi sekali daripada simanalat. Ini adalah sumber yang boleh dipercayai. Saintis telah percaya bahawa compound yang bertanggung jawab terhadap kehebatan cinnamon ini untuk kesan kesihatan dan begitu juga sistem metabolisme. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, ketahuilah bahawa satu penelitian dalam satu jurnal American Journal of Statistics and Gynecology terhadap kayu manis dikatakan memiliki fungsi untuk meningkatkan fungsi ovarium ataupun rahim seorang wanita. Lalu fungsi lainnya adalah mendorong produksi agar telurnya sihat, sel telurnya sihat, subur, yang tepat dapat meningkatkan ketahanan terhadap insulin. Yang kedua, cinnamon is high in a substance with powerful medicinal properties. Bahawa cinnamon ini, kayu manis ini mempunyai substans yang begitu tinggi dan kuat dan hebat dari sudut perubatan, sumber-sumber perubatan yang terdapat padanya. Yang ketiga, cinnamon is loaded with antioxidants. Mengikut kajian saintifik, dikatakan antioxidants protect your body and oxidative damage caused by free radical. Ia dapat membebaskan daripada radikal bebas dan ia senantiasa dapat membantu kesihatan kita. Apakah yang dimaksudkan dengan antioksidan? Sebagai contoh, apabila kita potong buah apple, apabila kita biarkan 10 minit, ia akan mula menguning ataupun warna-warna seperti kekaratan. Begitu juga apabila kita mengulas buka pisang, apabila kita biarkan 7-10 minit, maka ia akan nampak seperti kesan-kesan kuning ataupun coklat. Itulah yang dimaksudkan dengan antioksidan yang boleh berlaku pada tubuh badan seseorang, pada organ-organnya dan begitu juga metabolismenya. Dikatakan bahawa antioksidan protects your body from oxidative damage caused by free radical. Jadi dikatakan antioksidan ini dapat melindungi tubuh badan anda daripada oksidatif, kerosakan oksidatif yang disebabkan kerana gejala radikal bebas. Dikatakan cinnamon is loaded with powerful antioxidants such as polyphenols. Ini adalah sumber-sumber yang boleh dipercayai. Yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Begitu juga tambahan lagi in a study that compared the antioxidant activity of 26 spices. Cinnamon won up as the clear winner, even outranking superfoods like garlic and oregano. Sumber yang boleh dipercayai dikatakan dalam satu kajian perbandingan tentang aktif-aktif 24 rempah-rempah ratus ini, bahawa kandungan antioksidan yang terdapat pada cinnamon telah menunjang naik, mempunyai kemenangan yang begitu jelas, melebihi daripada makanan-makanan yang super seperti bawang putih, oregano ataupun apa-apa saja rimpang-rimpang yang lain, kunyit, temulawak ataupun sebagainya. Maka begitu juga yang ke-10 sebelum saya terlupa, selain daripada kayu manis, selain daripada propolis, selain daripada bee, pollen dan sebagainya, yang ke-10 untuk kesuburan wanita adalah amalkan
the golden raisin ataupun dipanggil kismis emas. Jadi kismis emas ini sejarah telah mengatakan bahawa ia sangat berkesan, sangat berkesan bagi penyuburan wanita yang ingin hamil tadi. Dan bukan itu sahaja, bahkan ulama-ulama terdahulu telah lama mengamalkan kismis emas ini ataupun kismis emas ini untuk daya kekuatan mindah mereka ataupun otak mereka. Dan ulama-ulama hadis akan mengamalkan 7 biji kurma ataupun dikatakan kismis emas ini setiap pagi sebelum sarapan, dan begitu juga sebelah petang sebelum maghrib mereka juga mengamalkan 7 biji kismis emas ini untuk memberi kekuatan kepada mindah mereka ataupun seolah-olah sesuatu booster untuk mindah mereka. Maka begitulah sahabat-sahabatku khazanah Islam. Yang terakhir sekali adalah halia. Yang ke-11 ataupun yang ke-10 tadi adalah kismis emas, yang ke-11 ataupun ginger, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil zamjabil. Biasa digunakan sebagai bumbu masakan yang begitu masyhur ratusan tahun. Anda juga dapat manfaatkan halia ataupun jahe sebagai obat tradisional ataupun herba penyumbur kandungan, insya-Allah. Ini satu kajian dalam satu penelitian yang terbit dalam The Medical Journal Tikrit University bahawa ubat herbal ini ditemukan mampu meningkatkan hormon testosteron yang diperlukan oleh seorang ibu yang hamil, dan jumlah sperma meningkat 16.2%. Mortalities meningkatkan 47.3%, serta volume yang juga meningkatkan hingga 31.1 kesuburan penyumbur kandungan bagi seorang wanita. Lalu kemungkinan lain dari manfaat halia adalah mengurangi peradangan, anti-inflammation, dan begitu juga pada bahagian reproduktif wanita. Maka marilah sama-sama sahabat-sahabatku khazanah Islam, bakal-bakal ayah, dan begitu juga calon-calon ibu, marilah kita amalkan selain daripada suplemen, selain daripada vitamin-vitamin, selain daripada ubat tradisional ataupun herba-herba tradisional penyubur, marilah kita amalkan secara spiritual, yakni membaca Al-Quran saat seorang ibu tu hamil. Maka diamalkanlah sekurang-kurangnya 1 hari 1 muka surat untuk memberi kekuatan spiritual dan begitu juga kejiwaan. Ibu yang sedang hamil sangat digalakkan meminum sekurang-kurangnya 2 liter air mineral ataupun air yang sihat. Yang ketiga, sebelum itu mengamalkan minum madu asli. Minum madu asli sekurang-kurangnya 1 hari 1 sudu makan ketika perut kosong. Yang keempat, kurma ajwa Madinah Aliyah. Ini pada mungkin sebelum kehamilan. Maka setelah hamil tidak digalakkan makan kurma ajwa Madinah Aliyah, melainkan lebih selamat setelah kandungan 5 bulan. Kerana ia memberi kekuatan, daya, dan lebih-lebih lagi saat-saat kandungan sudah 9 bulan, ia dapat membantu untuk kontraksi. Ketika nak hamil, lebih-lebih lagi memakan rutab kurma muda. Dan begitu juga seorang ibu yang hamil memerlukan rehat yang cukup, yakni tidur, rehat yang cukup. Yang keenam, digalakkan seorang ibu yang hamil berjalan kaki setiap hari untuk hirup udara segar. Dan begitu juga berjalan di bawah sinaran matahari untuk mendapatkan kekuatan vitamin D tadi. Namun janganlah terlalu pagi. Digalakkan maknanya matahari jam 10, 11 dan jangan sampai jam 1. Begitu juga pada awal-awal saat kehamilan,
seorang ibu boleh mengamalkan puasa-puasa sunat. Itu pun setelah mendapat nasihat daripada seorang family doctor. Dan begitu juga amalkanlah makanan-makanan yang bergizi, yang ada fiber, vitamin A, B, C, D, E, ataupun dikatakan tadi bee pollen, dan begitu juga royal jelly. Dan begitu juga amalkanlah makanan yang seimbang ataupun dipanggil balanced food. Begitu juga yang terakhir adalah habbatus sauda. Habbatus sauda ini hanya ketika awal bulan pertama kehamilan, lepas itu tidak digalakkan. Melainkan setelah kandungannya 5 bulan, 6 bulan dan sebagainya, untuk membantu kekuatan tulang-tulangnya, otaknya dan rambutnya dan sebagainya. Dan akhir sekali tidak kurang, kita sangat-sangatlah digalakkan, sama ada bakal ayah atau bakal ibu calon-calon ibu, mengamalkan doa-doa harian. Di antaranya ketika bersatu suami isteri, mengamalkan doa Allahumma jannibni minasyaitan, dan makan minum diamalkan dengan membaca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana, doa berpakaian, doa tidur, doa keluar masuk rumah. Dan begitu juga sahabat-sahabat khazanah Islam, di antaranya adalah doa-doa perlindungan agar dapat kita perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah bakal-bakal ayah dan calon-calon ibu mengamalkan 10 doktor syifa yang terbaik. Pastikan amalkanlah berzikir dengan tilawatul Quran, dan begitu juga amalkan air mineral sekurang-kurangnya satu hari 2 liter, dan bagi mereka yang mungkin badan besar ataupun sederhana lebih daripada 2 liter. Dan seterusnya, ayo selamat mengamalkan gaya hidup sihat dan begitu juga herba-herba tradisional, dan begitu juga herba-herba penyubur kehamilan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimina lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu sekali lagi dalam Khazanah Islam episod yang ke-46. Wallahu a'lam bishawab.